وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dihimpunkan satu majlis ilmu yang mudah-mudahan menambahkan iman kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang gelagat kelakuan beberapa orang yang pernah hidup pada zaman sahabat Nabi SAW, iaitu kalangan mereka ini datang ke majlis Nabi dengan bersungguh-sungguh hadir jiwa dan raganya. Manakala ada yang datang malu, segan dan buat tak berapa kisah kepada ilmu yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW telah pun memberitahu kepada para sahabat, adapun mereka yang bersungguh-sungguh datang, maka Allah pun bersungguh-sungguh menerimanya. Manakala yang berpaling dan segan silu dan malu dan tidak bersungguh-sungguh, Allah memalu untuk memberi rahmatnya kepada beliau. A'radallahu yu'ridu anillah fa'aradallahu anhu. Dia berpaling daripada Allah dan tak bersungguh-sungguh, maka Allah pun tak bersungguh-sungguh untuknya. Kita telah pun melalui fasa pertama daripada Ramadan. Kalaulah tuan-tuan tak keberatan, pagi ni kita keluar topik sikit. Kita pergi pada tajuk yang berbentuk muhasabah diri sikit. Boleh? Ya. Jadi pagi ni kita keluar dari perbincangan hadis-hadis hukum. InsyaAllah nanti lepas raya kita sambung semula. Pagi ni adalah berkaitan dengan satu perkara yang penting dalam hidup, iaitulah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mujahadah. Iaitu Allah menyatakan sebagai contoh pada hujung surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Mereka yang bersungguh-sungguh berjihad untuk memperbaiki diri, muhasabah dan melihat kekurangan-kekurangan diri untuk diatasi, kami pasti akan membukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dan juga peningkatan diri. Itu kami tunjukkan kepadanya. Tetapi apa yang dikehendaki adalah buat bersungguh-sungguh. Maka salah seorang daripada ulama yang pernah hidup berkhidmat untuk Islam, namanya Abu Abdillah Muhammad bin Khafif Ash-Shirazi, seorang ulama yang terkemuka di Naisabur, berasal daripada Shiraz. Shiraz ni satu daerah besar dalam negara Iran, masih ada lagi sampai ke hari ini. Shiraz terkenal dengan kapetnya, terkenal dengan pemandangannya yang indah, terkenal dengan buah-buahannya. Maka daerah Shiraz ni telah melahirkan ramai ulama, termasuklah Abu Ishaq Ash-Shirazi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang sangat warak, lagi saleh dan sangat handsome orang dia. Kalau dia hadir dalam satu-satu majlis ilmu, mereka yang datang ke majlis ilmu itu bukan setakat dapat ilmu, tetapi melihat pada wajahnya akan hilang segala kekusaran, kekusutan dan juga keresahan, stres dalam diri melihat wajahnya saja. Maka ramailah orang datang untuk mendengar kuliah yang disampaikan oleh beliau, termasuklah orang Majusi yang ramai di Iran itu. Shiraz satu daerah dalam negara Iran. Orang Kristian, orang Yahudi berbondong-bondong datang, berkeluarga datang untuk mendengar kuliah disampaikan oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi ini, kerana melihat wajahnya sudah satu keberkatan daripada Allah SWT. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, berkata Abu Abbas An-Nasawi, guru kami Ibn Khafif ini menulis banyak buku yang tidak pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Ramai orang mengambil manfaat daripadanya, termasuk ulama-ulama yang besar pun hadir ke kuliah-kuliahnya. Beliau dipanjangkan umur dan dapat melakukan banyak rihlah dalam menuntut ilmu. Kita pernah cerita di sini tuan-tuan,
zaman menuntut ilmu secara rehla ke negara-negara ini sudah pun berakhir kerana kekangan geografinya, kekangan suasananya dan peperangannya. Maka suasana menuntut ilmu tidak lagi meriah seperti orang-orang terdahulu lakukan. Macam Imam Syafi'i kita belajar di banyak tempat. Beliau berasal dari Palestin, belajar di Mekah. Selepas kematian ayahandanya pergi ke Madinah, pergi ke Yaman. Di Yaman berlaku fitnah pada beliau, maka beliau telah pun dipasungkan, diikat dengan gari, dibawa pergi ke Baghdad. Berapa punya jauh perjalanan tuan-tuan. Di Baghdad berjumpa dengan anak murid kanan kepada Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Berlaku munakasyah ilmu dengan beliau dan lahirlah kekaguman terhadap budak muda bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Kemudian beliau pergi pula ke Mesir. Berapa punya banyak rihlah yang dilakukan untuk menuntut, menyampaikan ilmu. Zaman tersebut telah berakhir tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana menuntut ilmu seperti itu sudah tidak mudah macam dulu lagi. Saya dah ceritakan perkara ini kepada tuan-tuan ya. Kita kalau berjumpa dengan seorang guru besar, ulama hebat, kita mengambil sanad padanya, dia panggil sanad syaraf sahaja. Sanad syaraf ni berarti tuan guru tolong bacakan saya Al-Fatihah. Saya dengar. Kita tak dengar sebelum Quran lagi. Kerana tidak ada kesempatan bagi tuan guru itu untuk melayan kita, dan kita pun tidak ada kesempatan untuk pergi ke tempatnya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Imam Abu Ishaq Syirazi ini adalah seorang, Ibn Khafif Syirazi ini adalah seorang ulama yang terkemuka, yang mengarang banyak buku dan telah mengendalikan melalui banyak perjalanan ke negara-negara umat Islam, sama ada untuk menuntut daripada orang yang lebih alim daripadanya atau memanfaatkan masyarakat yang ada di situ. Baik. Walaupun Ibn Khafif seorang ulama yang sangat hebat pengorbanannya, tetapi Allah menguji beliau dengan sejenis penyakit, iaitulah penyakit sleep disc. Rupanya dulu berlaku tuan-tuan. Sakit pinggang yang sangat serius. Beliau dikatakan tidak mampu bergerak sama sekali bila penyakit itu berlaku. Termasuklah ketika tiba waktu sembahyang, beliau tidak boleh bangun daripada baringannya. Maka beliau akan didukung oleh anak-anak muridnya yang akrab agar membawanya pergi ke masjid. Kerana itulah permintaannya sebagai balasan terhadap ilmu yang disampaikan. Masya Allah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Minta didukung, dipapah untuk menunaikan sembahyang berjemaah di masjid. Walaupun begitu sekali keuzuran yang dialami olehnya. Seseorang yang rapat dengannya berkata, "Tuan Guru, jangan paksa dirimu. Kerana engkau sudah masuk di kalangan ashabul a'dzar. Engkau ini termasuk di kalangan yang diberikan kemaafan oleh Allah untuk tidak hadir salat berjemaah. Hukumnya bukan wajib pun. Hukumnya merupakan sunat muakkad, dituntut, digalakkan. Untuk keseluruhan umat Islam namanya fardu kifayah. Tapi untuk tuntutan ke atas setiap kita, hukumnya sunat muakkad." Namun Ibn Khafif berkata kepada anak muridnya itu, "Sekiranya engkau mendengar perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah yang dilaungkan oleh muazzin, dan kau tidak mendapati aku kat sini, saf pertama bahagian kanan imam, maka carilah aku di perkuburan." Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Kalau tak jumpa aku kat sini, maknanya aku dah masuk dalam kubur lah. Bagi menunjukkan kesungguhannya untuk hadir ke salat berjemaah walaupun keadaannya sangat tragik sekali tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Didukung, dipikul, dibawa, tapi beliau tidak pernah mengabaikan tuntutan salat berjemaah. Ini satu bentuk mujahadah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Demikianlah diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kitab ini satu kitab besar yang menghimpunkan kehidupan para salafus salih, cerita tentang mereka, benda-benda pelik tentang mereka. Kitab Syiar A'lamin Nubala ni besar tuan-tuan, dekat 40 jilid, menceritakan tentang ulama-ulama yang pernah hidup sebelum daripada Al-Imam Az-Zahabi. Kalau kita ni minat dalam bidang hadis,
tafsir, memang kena baca lah tuan-tuan kitab ini. Memang kena baca. Kerana ia menunjukkan kepada kita satu refleksi kehidupan orang yang sama umurnya macam kita dan tak ada apa kelebihan pun, bahkan lebih sederhana daripada kita kehidupan mereka itu, tetapi punya banyak pengorbanan untuk Islam yang kadang-kadang tak terfikir oleh akal fikiran kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi setiap orang ada masalah bentuk penyakit, kecacatan tubuh, kemiskinan atau apa sahaja boleh berlaku kepada kita. Tetapi masalah itu adalah masalah yang dijadikan oleh Allah, dan ia merupakan makhluk yang Allah ciptakan untuk menguji kita. Yang penting bagaimana sikap kita menghadapi masalah tersebut. Selagi bernama manusia, masalah tetap akan ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Setengah orang terlalu sibuk meratapi masalahnya sehingga tidak punya peluang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia bercerita je, kita yang mendengar pun jadi penat. Cerita, kita pun tanya macam mana nak selesaikan ni, boleh tak saya bantu untuk selesaikan? Mungkin saya tak boleh bantu nak selesaikan. Ada sedikit wang yang boleh saya hulurkan, mudah-mudahan boleh meringankan. Memang saya tak boleh selesaikan kerana saya pun ada masalah saya sendiri. Jadi inilah sikap sebahagian daripada manusia yang lupa dia punya Tuhan yang tempat dia menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka terlalu asyik menuding jari hingga tidak berdaya mencari jalan keluar dalam masalah yang dilalui itu. Lebih buruk lagi, sebahagian masyarakat kita menjadikan masalah sebagai alasan untuk meninggalkan kewajipan. Ini lebih malang lagi. Ada orang yang meninggalkan salatnya kerana merasakan penyakit yang berlaku padanya menyebabkan dia duduk berbulan-bulan di hospital untuk dirinya, menjaga orang lain, menjaga anaknya, maka itu dijadikan alasan untuk tidak sembahyang. Alangkah ramainya manusia seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita ambil peluang pergi ziarah ke hospital waktu-waktu musim Ramadan seperti ini dan dibenarkan, pergi ke ward orang sakit tua. Ada orang tua jatuh tangga kerana cuba naik ke tangga atas, jatuh, patah tangan di sini. Dia sudah berada di ward itu, tambah pula penyakit-penyakit lain yang hinggap padanya. Mungkin anak-anak pun tak kesempatan nak jaga. Dah 2 minggu dia tak sembahyang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Alasannya mudah saja, dah ada simen ni macam mana nak berwudu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa ramai perempuan yang masuk ke wad untuk bersalin, belum bersalin lagi, masuk waktu sembahyang dia tidak hirau. Berapa ramai orang yang duduk menunggu anaknya sakit, tidak sembahyang dengan alasan tak ada orang nak tengok anak itu, padahal anak-anak itu dah besar. Amat malang sekali tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Berapa ramai orang tidak mahu menyumbang untuk Islam dengan alasan belum cukup lagi sudut ilmu dan juga keuangan. Nantilah aku jadi orang kaya, nanti aku belilah karpet baru untuk masjid. Nanti aku kaya, nanti aku ekor ke masjid ni. Nanti aku kaya, nanti aku buat masjid. Pemutusnya sampai ke sudah 1 sen pun dia tidak derma untuk Islam. Orang seperti ini perlu tahu, Allah bukan menilai pada banyaknya yang diperlukan, daripada ikhlasnya walaupun kadar itu kecil. Dalam hadis mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham itu melebihi pahala 100 dirham. Bagaimana wahai Rasulullah? Kerana orang ini dalam koceknya cuma punya 2. Yang itu dalam koceknya punya beribu-ribu, mungkin berjuta. Maka dihulurkan 100 itu mungkin berapa persen saja daripada harta dia. Yang ni dengan susah payah, koceknya cuma ada 2, bagi 1/2 daripada apa yang dia ada. Tentulah 1/2 di sisi Allah lebih besar daripada 1/100 umpamanya milik orang lain itu. Maka orang-orang muda pada hari ini jangan digemparkan dengan kata-kata, jom jadi kaya, besok kaya boleh buat masjid, besok kaya boleh buat karpet untuk masjid, besok kaya boleh bagi itu, bagi ni. Tak, buat daripada sekarang. Kita belajar dalam surah Taubah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Ada seorang bernama Sa'labah. Sa'labah ni bukan Sa'labah yang masuk perang Badar itu, kerana yang masuk perang Badar semuanya diberi keampunan oleh Allah. Sa'labah ni nama common bagi orang Arab.
Macam kita orang Melayu ada banyak nama Khairul, banyak orang Khairul. Maka Sa'labah ni salah seorang daripadanya ada seorang munafik yang pernah jumpa dengan Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sian umat Islam tak punya wang, doakan saya Rasulullah jadi kaya. Cerita dia macam Qarun kepada Nabi Musa, iaitu Qarun datang berjumpa Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa doakan jadi kaya, dengan harapan bila kaya nanti banyaklah dana boleh disponsor untuk Nabi Musa. Sama lah berlaku pada Sa'labah. Dia minta kepada Rasulullah untuk jadi kaya. Dengan kekayaan itu dia merasakan dia nak buat banyak untuk Islam. Tetapi bila dikurniakan harta, dia mula rasa payah nak keluarkan zakat. Kalau kita punya wang simpanan ataupun perniagaan yang kita nak zakatkan 100,000, 2.5% itu baru 2,500. Betul? Nanti perniagaan berkembang jadi 1 juta, maka nak kena bayar 25,000. Betul? Ada 1 juta. Besok jadi 10 juta, berapa nak bayar? 250,000. Dah mula fikir, aduh ya banyaknya 250,000 ini dapat sebuah BMW ni. Besok niaga jadi 100 juta. Nak keluar 2.5% daripada 100 juta, itu sudah 2.5 juta dapat sebuah banglo. Aduh ya banyaknya, macam mana nak buat ni? Maka dia pun panggil ustaz, kok dia tak panggil anak yatim makan buka puasa, bagi semua RM100, buat selawat sikit, buat sembahyang tarawih sikit, lepas tu buat cek replika sikit, bagilah 500,000 zakat mana-mana. Nampak tak tuan-tuan dimulai Allah sekalian? Kerana wang ni bila banyak dia jadi hantu tuan-tuan, jadi satu benda yang berat. Maka jangan kita berkata nak jadi kaya baru nak bersedekah. Salah tu. Buat dari sekarang. Allah bukan kira pada banyaknya harta engkau, Allah kira pada ikhlasnya nilai yang kau berikan. Allah tak perlulah. Kau ingat Allah perlu ke duit kau? Tak, Allah tak perlu tau. Ketika orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, kepada umat Islam, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Allah miskin, Allah minta-minta. Bagi je lah. Pada manusia orang Islam jadi kaya, kan hebat. Semua jadi orang kaya macam kat Dubai tu. Tak, Allah SWT nak menguji kita dengan apa yang kita miliki sebenarnya. Allah tak perlukan, sikit pun dia tak perlukan. Ya, Allah nyatakan dalam satu firman-Nya, wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah SWT tak perlukan, sikit pun tak perlukan daripada kamu. Dia nak menguji kamu dengan apa yang diberikan itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Ibnu Khafif yang kita ceritakan, ulama yang hebat ini telah menepis segala bentuk sifat negatif, dan beliau berusaha untuk mujahadah diri saat berada dalam penyakit yang sangat dahsyat itu. Orang kena di sini faham tuan-tuan, tak punya sakitnya satu badan tuan-tuan terasa, bukan sebarang doktor boleh merawatnya. Maka semakin berat ibadah itu dilakukan ketika dia mengalami kesusahan, semakin besar pahalanya di sisi Allah SWT. Lagi kita susah, lagi besar nilai pahala itu kita yang kita lakukan itu, lagi besar nilainya di sisi Allah SWT. Ada orang ada kereta boleh datang ke masjid, ada orang dengar azan dia nak jalan ke sini dengan lututnya sakit, kenderaan tidak ada. Dia yang berjalan itu pahalanya insya-Allah lebih besar daripada orang yang memiliki kemudahan tuan-tuan. Kerana setiap kali kita mendapat ujian, kita tabah menghadapi ujian itu untuk memenuhi perintah Allah, lagi besar pahalanya daripada orang yang tidak berkeadaan sedemikian. Itu polisi dia. Jadi semakin sukar jalan menuju kejayaan, semakin manis kejayaan itu bila berada dalam genggaman. Itu sebabnya syurga tidak mudah diraih. Kedudukan kita di syurga ditentukan dari sebesar mana perjuangan yang kita lakukan. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bil syahawat. Maksudnya syurga dia dikelilingi oleh berbagai bentuk kesukaran, sedangkan neraka itu dipenuhi dengan berbagai bentuk kegembiraan, keseronokan, kealpaan, kelalaian. Tapi nak masuk ke syurga ini memang payah, banyak cabarannya. Ya tuan-tuan yang hati dan dikasihi, Imam Syafi'i yang saya ceritakan tadi juga merupakan seorang tokoh yang hebat, yang kita tahu ilmunya, tetapi ramai di kalangan kita tidak tahu penyakitnya. Imam Syafi'i
merupakan imam ahli sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang kita bangga menjadi pengikut mazhabnya di negara ini. Imam Syafi'i ini sebenarnya dalam 3 tahun kebelakangan sebelum beliau wafat, beliau telah pun diuji oleh Allah dengan penyakit bawasir yang sangat dahsyat. Darah keluar, tuan, tak boleh nak sampaikan ilmu. Naik kuda, daripada atas kuda sampai ke majlis ilmu, sampai anak-anak muridnya lihat darah menyitik daripada kakinya, penuh kasutnya itu dengan darah, tuan-tuan. Darah keluar daripada anggotanya, mengalir dalam kakinya, masuk dalam kasutnya. Anak murid tengok Allah sedihnya, sian tuan guru. Tapi beliau tidak pernah berhenti daripada menyampaikan ilmu dan menulis, dan membahagikan malamnya kepada 3, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Untuk ibadah, untuk tidur, untuk menulis. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Kita kadang-kadang terbangun pukul 3 pagi, lepas tu fikir Allah Akbar, 3 jam lagi nak subuh ni. Kalau tak tidur macam mana besok nak perform ke office, besok letih, ada mesyuarat. Kita terfikir dengan undang-undang kemanusiaan yang sangat enteng dan mudah dan simple, bahawa tidur kena cukup. Sebenarnya bukan tidur itu yang mencukupkan kita. Puasa mengajar kita berhubungan dengan Allah, tuan-tuan. Saudara-saudara kita di negara-negara Arab macam waktu sekarang ni, dengan peperangannya, dengan makanan yang tidak ada. Ada yang makan rumput dekat luar sana. Kat Syria itu makan rumput, tuan-tuan. Tak ada benda nak makan. Berbuka dengan cili, bersahur dengan buah tomato. Tak ada kerja, tak ada duit. Mereka sembahyang tarawih sampai macam kita, sampai pukul tengah malam, pukul 12. 1 juzuk lebih sembahyang di dalam syik itu, untuk bersahur pukul 3 pagi. 3 jam je tidur, besok kena kerja lagi, kerah keringat untuk cari duit. Tapi siapa yang hidupkan mereka, beri kekuatan mereka? Allah. Tapi kita pada ini fikir, aku tak cukup tidur, makan tak cukup, besok nak buka apa sayur ada kat rumah cukup tak? Sayur macam mana? Buah-buahan? Telefon bini ada tak? Semua cukup tak? Ialah penting lah itu. Tapi yang lebih pentingnya, puasa mengajar kita berhubungan dengan Allah. Dan lakum tattaqun itu mujahadah yang kita kena adakan. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, seorang tokoh yang dekat dengan kita namanya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Nurullah. Tuan-tuan kalau minat baca tafsir, baca tafsir beliau, tafsir Hamka nama. Ulama yang berasal daripada Bukit Tinggi, Sumatera, Indonesia, mendapat pendidikan yang sangat hebat pada ayahnya, datuknya, sangat alim. Jarang orang Nusantara punya ilmu yang besar seperti beliau, tuan-tuan. Minda yang sangat hebat. Tulisannya 70 tahun lalu, hari ini kita baca masih serasi lagi. Almarhum Hamka ini telah pun menjalani kehidupan dalam penjara oleh Soekarno. Dipenjarakannya Hamka ini kerana didakwa masuk golongan kiri dan mentang dasar kerajaan di Indonesia. Maka bertahun-tahun duduk dalam penjara, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi dalam penjara beliau menyiapkan tafsir Qurannya yang dipanggil sebagai tafsir Al-Azhar itu. Baca, tuan-tuan. Baca. Tuan-tuan boleh lihat iman dalam tafsir yang sangat hebat. Hamka ketika dalam penjara, Soekarno mati. Soekarno telah menulis wasiatnya supaya moga Allah ampunkan semua. Mengetahui kebenaran Hamka, maka Soekarno minta Hamka jadi imam sembahyang jenazahnya. Maka Hamka mengimamkannya. Jiwa sangat besar, tuan-tuan. Tak ada ruang untuk hasad pada orang lain. Penemuan tentang ini mujahadah namanya. Kalau seseorang daripada kita, orang aniaya kita, kita tak boleh tengok pada muka dia. Aku maaf engkau, tapi aku tak boleh lupa engkau. Itulah perkataan kita, betul tak? Tapi orang berjiwa besar yang mujahadah macam Hamka ni, walaupun dia tidak terlibat dalam perang-perang yang besar, tapi lawan nafsu itu benda yang penting. Maka Hamka telah pun mengatakan bila ditanya, orang alim ini ketika ditanya, Tuan Guru semayangkan dia, bukankah dia telah menjahanamkan Tuan Guru masukkan dalam penjara, kenakan hukuman. Penjara bukan macam penjara kita, tuan-tuan. Seburuk-buruk tempat. Kita tak pernah tengok neraka, tapi orang kata neraka sebenarnya penjara sana dahulu, tuan-tuan. Dan kejahatan orang yang tak bagi makan, pukul.
Tapi orang berjiwa besar ni sikit boleh tidak kira. Dia kata, moga Allah ampunkan semua. Saya telah maafkan dia daripada hari pertama dia hukum saya. Tetap pergi menjadi imam sembahyang jenazah orang yang telah menjarakannya. Subhanallah, Masya Allah. Ini apa tuan? Ini namanya mujahadah. Ya, begitu juga Syekhul Islam yang pernah pun di penjara dan beliau pernah berkata kata-katanya hebat. In taraduni fatardi siyahah wa in habasuni fahabsi rahah wa in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka tangkap aku, mereka buang aku ke tempat lain, aku memang tak punya uang. Bila orang buang aku ke tempat lain, aku ada peluang untuk berjalan-jalan dengan orang. Aku tak punya uang. Tapi kalau orang buang aku dapat tengok negara lain. Kalau mereka penjarakan aku, maka dalam penjara aku berehat. Kerana di luar penjara aku tak sempat nak berehat. Sentiasa penuh dengan tanggungjawab. Ya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Menjadi ustaz sebagai contohnya, saya mengenali beberapa orang ustaz yang saya pun tak tahu bila dia tidur. Program dia ada. Malam ni menyampaikan ilmu, tulisannya banyak. Adalah sahabat-sahabat, tak perlu sebut siapa nama. Ustaz-ustaz ni kita boleh tengok bila ustaz berehat ni. Isterinya pun berkata kalau dia ni sakit, nanti orang bagi mikrofon untuk sampaikan ilmu, hilang demam dia. Kerana dia menikmati satu yang tak ada pada orang lain. Maka Syekhul Islam pernah berkata lebih 800 tahun yang lalu, kalau engkau tangkap aku, masukkan aku dalam penjara aku berehat. Aku ingatkan Quran dari semula, aku menulis, aku tak diganggu dengan banyak tanggungjawab macam di luar. Kalau kamu bunuh aku, Alhamdulillah, mati aku sebagai mati syahid, kerana aku dalam program menyampaikan Islam. Jannati fi qalbi, sesungguhnya syurga itu dalam diri kita. Terpulang pada kita macam mana nak menilai. Kalau kita hidup pada ini menjadi hamba kepada manusia, macam mana kita nak rasa syurga yang Allah berikan dalam diri kita, tuan-tuan? Sebaliknya, kalau kita menjadikan Allah SWT itu matlamat kita, segala ujian dalam hidup ni, aku ridha ya Allah, aku buat yang terbaik, engkau beri yang ni, aku terima. Kerana aku boleh buat apa? Aku hamba kau, aku milik penuh kau. Maka segala yang kau berikan ni aku ridha, aku terima, aku dah buat yang terbaik. Kena juga. Tak buat macam mana? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang anak OKU sebagai contoh, dia suami isteri, sihat, tak ada rekod, tiba-tiba Allah uji dengan demikian. Dia pilih ke tuan-tuan? Tuan-tuan ingat dia pilih ke untuk jadi begitu? Tak. Kenapa Allah jadikan begitu? Sebab Allah yang Maha mengetahui. Dengan ketidakcukupannya dalam hidup, mungkin dibuang kerjanya, dia sabar. Dia yang mengucapkan sehari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan ucapan untuk orang mati saja itu ucapan terima musibah, walaupun musibah berlaku setiap hari. Ucapkan itu. Ya Allah, aku tak tahu apa nak buat, aku semua kau tetapkan, aku redha, aku terima. Inilah kehidupan aku. Betapa panjang ia sekalipun dia tetap akan berakhir, maka aku redha. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Jadi ini namanya mujahadah yang berlaku untuk setiap orang. Skalanya berbeza-beza, bentuknya berbeza-beza, patternnya berbeza-beza. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang juga kita cerita tentang beliau banyak dalam program ilmu kita, Imam Nawawi, beliau cuma hidup 46 tahun saja, tetapi menulis kitab-kitab yang sangat hebat, yang dibaca orang sampai ke hari ini tidak habis. Beliau menulis Majmu', Riyadhus Salihin, Al-Azkar, banyak sekali kitab tulisannya, Rawdah. Walaupun demikian, Imam Nawawi ini berada pada tahap kemiskinan yang sangat melampau, tuan-tuan. Sehingga waktu malam bila semua orang dah tidur, Imam Nawawi nanti akan pergi ke pasar untuk mencari seandainya ada makanan yang dibuang orang, mengambil, membasuh dan makannya. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab sampai ke hari ini, menjadi tradisi, Mesir baik, Jordan baik, Iraq, Syria, Maghribi, orang ini mereka kalau membuang makanan, mereka tidak campur di antara yang najis dengan sayur-sayuran atau buah-buahan ataupun makanan yang sisa itu, mereka tak campur. Kerana menghormati makanan itu walaupun tak dibuang. Mereka telah melakukan recycle ini ratusan tahun sebelum kita sibuk cerita idea recycle, tuan-tuan. Kerana makanan yang tidak habis itu dia tak setempat, mungkin di tepi. Nanti waktu malam ada bahagian untuk si miskin, itu yang tidak habis dimakan itu.
menjadi tradisi di negara Iraq sampai ke hari ini. Ke Syria, Jordan, kita kalau makan makanan asingkan, pampers anak benda-benda kotor letak dalam satu bahagian, makanan dalam bahagian lain, jangan campur. Mana kita tahu ada orang lapar, tuan-tuan? Itulah habuannya. Kita duk ingat kita saja sedang, semua orang macam kita, tidak, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tidak ada makan. Tu orang kurang waras itu, orang kurang siuman itu ada di mana-mana, mungkin itu makanannya. Maka Imam Nawawi pada waktu malam akan pergi mencari ini pembuangan makanan untuk ambil, bersihkan, makan itu makanan. Bertahun-tahun. Beliau wafat pada usia muda 46 tahun, tetapi meninggalkan khazanah ilmu yang menjadi satu mukjizat Islam. Walaupun Nabi dah wafat 1400 tahun, tetapi itu satu lagi pembuktian macam mana Allah curahkan ilmu kepadanya yang tak dicurahkan kepada orang lain. Setiap hari ada benda baru yang difikirkan untuk Islam. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada banyaklah orang lain, orang di barat pun kita tahu, orang lain tak perlu sebut nama mereka ini. Di kalangan pemimpin, orang besar-besar, ahli sains, mereka juga merupakan orang yang kehilangan ayah dari kecil, ujian berlaku, tapi mereka juga mujahadah dalam bentuk mereka sendiri menjadi manusia yang berjaya. Tokoh-tokoh Islam sangat ramai sekali. Jadi nafsu kita sangat suka rehat, benci kepada kepenatan. Jika kita turutkan dan tidak pernah maksa diri untuk melawannya, maka kita tidak akan meraih kecemerlangan dunia, apalagi darjat tinggi di akhirat. Sebab kita puasa melawan nafsu kita. Nak makan, nak lepak-lepak, kena baca Quran. Nak tidur bersama dengan isteri, tak boleh hukumnya. Mengadakan hubungan suami isteri itu, maka kena penuhi jadual kita dengan aktiviti-aktiviti yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka puasa membina mujahadah itu sebenarnya. Jadi Imam Al-Busiri pernah berkata dalam syairnya indah, nafsu itu macam budak kecil. Kalau engkau membiarkannya, maka dia akan menyusu sampai ke tuanya. Tapi kalau engkau paksa dia untuk meninggalkan susu, maka dia akan dian fatimi. Dia akan tinggalkan susunya itu. Dia boleh dipisahkan dari susunya. Jadi memaksa diri merupakan satu kemestian untuk perubahan. Tiada siapa yang dapat melakukannya melainkan orang yang mendapat bantuan daripada Allah SWT. Sebab tuan-tuan, kalau kita dalam kesukaran, Nabi SAW melakukan apa yang baginda buat, pegang dagu ni tuan-tuan, tengok ke langit. La haula la quwwata illa billah, la haula wa quwwata illa billah. Hebatnya langit kau ciptakan ya Allah, hebatnya bumi kau jadikan. Aku ni insan kecil macam hama, macam debu. Tak ada nilai di sisimu ya Allah kalau aku tidak jadi orang yang taat padamu. Tak ada nilai aku. Siapa aku ni? Pada hari ini aku duduk kat sini. Besok lagi 40 tahun, adakah aku seperti ini lagi? Orang sudah tidak ingat aku. Aku hanyalah seorang manusia yang datang untuk jalankan tanggungjawab kepada. Dulu 40 tahun sebelum aku lahir, tak ada pun orang kenal nama aku ni. Itulah keadaan di kita untuk muhasabah dan mujahadah selalu. Justru kita mesti belajar daripada para ulama terdahulu cara memaksa diri dan menundukkan nafsu. Bukan membuang nafsu banyak. Allah Ta'ala tak suruh kita buang nafsu. Bila datang 3 orang yang mendakwa diri mereka itu nak beribadah cara Rasulullah, yang pertama berkata nak puasa, tak mau berbuka. Yang kedua berkata nak qiyamul lail, tak nak tidur. Yang ketiga kata tak mau berkahwin. Nabi menjawab, itu salah semua itu. Aku qiyamul lail, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku berkahwin. Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan dari kalanganku, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka cara kita menundukkan nafsu bukan cara orang kafir. Tidak mau berkahwin, tidak makan daging. Kalau gitu buat apa Allah jadikan lembu, tuan-tuan? Allah jadikan kambing buat apa? Satu hari Nabi SAW berkata kepada Musa al-Sy'ari supaya pergi ke Yaman menjadi guru di sana. Abu Musa salah seorang sahabat Nabi yang sangat alim. Sesampainya beliau di Yaman, antara makanan yang dimakanlah ayam. Disembelih ayam, beberapa ekor makan dengan para sahabat. Ada seorang budak muda tidak mau makan ayam. Maka Musa memanggil dia. Nak, kenapa tak makan ayam sayang? Orang muda tu tak makan. Dia jawab, Tuan Guru, sahabat Rasulullah, saya nampak ayam tu makan najis. Bila saya nampak ayam tu makan najis, saya rasa loya nak makan ayam. Maka kata Musa Asy'ari, wahai anakku, Rasulullah, aku belajar daripada baginda di Madinah, baginda makan ayam. Ada makan, tak ada jangan minta, ada makan. Maka kalaulah binatang itu tidak patut dimakan, tidak elok dimakan, memberi kemudaratan pada tubuh, tentu Nabi tidak memakannya.
Makanlah nak, walaupun sedikit. Kita duk bangga pergi ikut orang lain. Nak buat apa tuan-tuan? Islam ni adalah cara hidup. Kalau kita tak makan kerana ikut orang lain, takut memberi mudarat pada iman kita, tuan-tuan. Ada satu tak kena pada iman kita kerana tidak meyakini sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Tapi kalau tak makan kerana nak elakkan penyakit tertentu, itu perkara lain. Mungkin doktor dah beri nasihat kepada kita, kena kurangkan ini, kolesterol banyak, kena banyakkan makan ni, itu adalah lain perkara. Tapi kalau mengelakkannya kerana nak ikut orang tertentu, tak mau ikut Rasulullah, ini satu kemalangan sebenarnya. Ini satu masalah pada keimanan sebenarnya. Diceritakan bahawa Ash-Shibli, seorang ahli tasawuf yang sangat terkemuka, bila beliau tertidur, beliau akan memukul dirinya dengan sebatang buluh. Di kesempatan yang lain, bila beliau tertidur dalam keadaan tidak menyempurnakan bacaan Quran, maka dia akan berdiri di tembok yang tinggi untuk mengusir mengantuk itu dengan berkata, wahai diriku, cukuplah tidur yang ada. Nanti kau nak tidur nanti dalam kubur adalah waktu. Sekarang waktu untuk baca Quran, untuk menghafaz Quran, untuk menyampaikan ilmu. Maka janganlah kau tidur pada waktu itu. Dipaksa diri dia, tuan-tuan. Macam tu sekali mujahadah orang ini, kerana bagi dia rehat dalam kubur besok. Cara mereka kadang-kadangnya dilihat sangat keras, tetapi dengan kekerasan itulah penting untuk mendidik jiwa yang nakal ini. Jumpa seorang tuan berjaya, tuan ni, Masya Allah, hebat. Saya dulu susah Ustaz, naik basikal Ustaz, 30 batu naik basikal. 30 batu, bukan 30 meter, tak, 30 batu. Tak pergi ke sekolah. Pergi sekolah bersama orang putih dulu, bekerja bersungguh-sungguh. Tak ada duit Ustaz, ayah susah. Tu sebab dia berjaya. Tengok anak dia boleh buat macam ni tak? Maka tuan-tuan dimulai Allah sekalian, dengan keras mendidik nafsu, barulah akan mencapai kejayaan. Baik, Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang terkemuka keturunan Nabi SAW ini, berkata, aku pernah mengajak diriku untuk bangun pada waktu malam, namun dia menolak. Dengan sebab itu aku mengharamkan diriku minum susu selama setahun, sedangkan susu sangat aku minati. Tuan-tuan, ketika belajar di Jordan dahulu, ada seorang ulama terkemuka mengajar kami hadis. Beliau juga keturunan Rasulullah SAW, Maulana Syekh Dr. Walid Nani Al-Hasani rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia. Kami pelajar Malaysia mengadakan program makan-makan air raya, jemput dia datang, ulama yang sangat rapat dengan kami. Orang pergi Jordan kenal dia. Maka kami pun menghidangkan teh yang menjadi satu minuman kegilaan bagi orang Turki, orang Arab. Teh ni memang hebat. Kalau mula-mula datang dia bagi minum asir, jus, makan ke. Last sekali nanti dia bagi teh. Tanda teh tu ahlan wa sahlan, luar jalan lah, bangun lah, belah lah, dah habis. Teh tu last sekali. Teh dia ada celup dengan daun na'na' dan sebagainya, daun pudina dan sebagainya. Maka kami pun ikut tradisi orang Arab. Menuju ke hujung program, kita pun serve teh untuk dia. Dia tak minum. Teh yang kita beli, teh mahal untuknya, tak minum. Barulah kami tahu dia tidak minum teh. Peliklah bagi orang Arab, orang Turki tak minum teh. Maka kami tanya banyak, tuan guru, kenapa tuan guru tak minum teh? Dia kata, anak-anak aku sekalian, kamu tahu tak? Dulu masa aku bayar kamu, aku di Baghdad, aku hadir satu majlis ilmu bersama dengan para ulama yang besar-besar. Maka pada malam itu aku ketagihan teh. Aku memang ketagih teh lah. Aku bawa kereta daripada Baghdad itu, cari kedai musim sejuk. Pada waktu itu tak jumpa kedai teh yang buka, melainkan 70 km di ujung sana baru jumpa satu kedai buka. Aku pun tak apa melengah lagi, order teh. Aku tengok kendi yang digunakan untuk masak teh itu, punya kotornya, hitamnya. Tapi kalau ketagih sangat, aku minum juga. 70 km pergi, 70 km balik. Boleh jarak musafir itu, tuan-tuan, 140 km. Maka aku pun balik ke tempat penginapan dan aku tidur. Besok subuh bangun lambat, terlepas subuh. Mulai hari itu aku mengharamkan diriku minum teh sampai aku mati. Hanyalah kerana terlambat bangun subuh kerana pergi cari teh itu malam itu. 70 km 140 balik dan penat ke pagi. Subuh terlepas, aku mendapati dia, aku minum teh itu menjadikan aku terlepas subuh. Aku haramkan minum teh dalam hidup. Kita macam tuan-tuan.
Tak sembahyang tahajud sebab tengok movie malam tadi, Netflix. Macam mana? Tak sembahyang tahajud, biasa. Sekarang ada macam-macam pula, filem Korea ni begitu, begini. Alasannya lah, nak relax kan. Relax jangan sampai buat benda yang haram tau. Melihat aurat orang itu pun yang haram itu. Jangan dipandang kecil. Setiap hari titik hitam dalam diri hingga mengakibatkan nanti gelap katuk, sehingga akhirnya tak boleh nak buat baik lagi. Maka itu yang jadi malas beribadah itu sebenarnya. Kerana Imam Ghazali berkata, cara syaitan masuk dalam diri kamu, mata ini perkara utama. Ya, maka jagalah diri kamu. Man ghadda basarahu 'anil maharim awrathahu Allahu halawatan yajid fi qalbihi. Sesiapa yang siapa yang meninggalkan satu yang haram dalam penglihatannya, maka Allah akan beri dalam hatinya satu kenikmatan beribadah kepada Allah yang dicabut daripada ramai orang tanpa dia sedar. Kata Hasan Basri bila ditanya oleh seseorang anak muda, "Tuan guru, kenapa saya susah bangun tahajud?" "Saya bangun, tapi nanti saya spend masa dalam bilik air lama." Contohnya duduk, lepas tu dah dekat nak subuh baru sempat nak sembahyang 2 rakaat. Kata Al-Hasan Basri kepada orang muda ini, "Qayyadatka zunubuka ya akhi." Sebenarnya yang menambat kita, membelenggu kita daripada buat taat pada hari ini, kerana terlalu banyaknya dosa yang kita pandang mudah ia berlaku dalam hidup kita tanpa kita usaha untuk mengatasinya. Nampak tuan-tuan ni? Baik. Melihat keadaan umat Islam pada hari ini, kita ibarat orang telah terbangun dari tidurnya. Kesedaran telah kembali untuk melakukan kebaikan, tetapi kita masih lagi belum berganjak dari katil. Masih lagi terfikir bagaimana nak menyambung rehat. Sedang, ilmu banyak, Masya Allah, tetapi masih lagi belum ada momentum untuk kita melakukan kebaikan kerana masih lagi ada kekangan yang tertentu. Para ulama terus memaksa diri mereka mencapai kecermangan walaupun mereka berada di atas katil kematian. Sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, namanya Abu Yusuf. Beliau menyampaikan ilmu dan bermuzakarah dengan anak-anak muridnya. Orang mazhab Hanafi, mereka belajar, mereka berdebat, berbincang. Kalau majlis ilmu mazhab Hanafi ni bising, riuh rendah, macam orang India. Ya, itu sebab mazhab Hanafi kuat di India, kerana orang India suka berbincang, berdiskusi dengan guru mereka. Tapi kalau mazhab Maliki datang ke majlis ilmunya, diam semua, burung pun boleh hinggap atas ketayak masing-masing, takut. Ini tradisi masing-masing. Imam Abu Hanifah tu mengajar, dia berdebat dengan anak muridnya. Contoh lawan balik, bincang. Abu Yusuf suka berbincang macam gurunya Abu Hanifah. Sehinggalah pada hari-hari yang terakhir sebelum beliau mati, datang anak muridnya menziarahinya, dan dia masih lagi berdebat ilmu dengan mereka. Anak murid dia kata, "Tuan guru, cukuplah Tuan guru. Tuan guru, sakit sekarang." "Tak, aku dapat kepuasan bincang tentang Quran dan hadis." Maka anak muridnya pun bincang dengannya. Kerana nak ambil hati Tuan guru yang ada keadaan sakit tenat, tuan-tuan. Sebaik saja mereka keluar, mereka pun mendengar tangisan keluarga, kerana mengetahui guru mereka telah mati. Mereka berkata, "Masya Allah, Abu Yusuf." Sehingga nak mati pun bincang bab ilmu lagi, diam. Mereka keluar saja dari rumah, dengar keluarga menangis di belakang, menandakan Abu Yusuf telah pergi sama-samanya. Padahal sekejap tadi berdebat dengan kami ilmu. Dia berkata berdebat itu kepuasan untuknya, berbincang, mencari sumber. "Oh ya, aku tak ingat kat mana kau jumpa ni?" Ya, betul kalau nak sembahyang jenazah tak perlu ambil wudu, kat mana rujukannya? Bincang dengan anak muridnya masalah-masalah macam tu. Sampai anak murid kata, "Tuan guru, cukuplah. Tuan guru dah beritahu kami tu, dah ajar kami. Tuan guru terlupa, dah tua sangat." "Oh, dulu aku ajar kamu ya? Kat mana ya? Buku mana ya? Kitab mana? Hadis mana?" Allahu Akbar, Masya Allah. Kerana melakukan ketaatan itu mujahadah diri walaupun pada saat-saat terakhir. Kerana dia nak bertemu dengan Allah dalam keadaan menyampaikan ilmu, supaya Allah rida dengannya. Imam Junaid al-Baghdadi ketika hampir nazak, beliau makin kuat beribadah, terutamanya membaca Al-Quran dan berzikir. Seorang berkata kepadanya, "Tuan guru, cukuplah Tuan guru, kasihani dirimu, aku sakit sangat ni." Maka Junaid berkata,
Siapa lagi yang akan menemani aku dalam kubur kalau bukan ini? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap kali nampak kubur, beliau akan sembahyang sunat 2 rakaat, tak kisahlah duha ke, mutlak ke, wudu ke, apa saja. Lalu orang bertanya kepadanya, wahai tuan guru kami Abdullah bin Umar, kenapa pula sembahyang sunat, nampak kubur je sembahyang sunat, bukan setakat baca assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nasrullah lana wa lakumul afiyah, selamat sejahtera untuk kamu wahai sekalian penghuni perkampungan orang beriman, kamu telah mendahului kami, kami pasti menuruti kamu kelak, kami mohon kepada Allah untuk kamu, untuk kami, untuk kamu keampunan. Kan kita baca macam tu kan, tak cukup. Abdullah bin Umar sembahyang sunat lagi. Mereka bertanya, kenapa tuan guru sembahyang sunat? Dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, ahli kubur ini merasa dirinya rugi. Kalau dia boleh balik ke dunia, pasti dia akan sembahyang sunat lagi. Kerana mereka mengetahui setiap kali sembahyang sunat itu diberi kepada mereka darjat yang tinggi di sisi Allah. Maka setiap kali aku nampak kubur, aku tengok Rasulullah pesan orang dalam kubur perlukan semua ibadah walaupun sembahyang sunat 2 rakaat, maka aku cuba untuk melakukan. Jadi tuan-tuan, inilah dia nama mujahadah. Dia datang dari perkataan jahada yujahidu, mujahid, mujahadah, berarti melawan nafsu. Sebab itu seorang sahabat berkata, kami pulang daripada perang yang kecil kepada perang yang besar. Ini bukan kata Rasulullah, tapi kata seorang sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Kerana baginya, tanggapannya perang Badar itu besar, tetapi melawan nafsu dalam diri itu lebih utama sebenarnya. Itu sebab dinamakan perang Badar sebagai perang yang kecil. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini dulu untuk renungan kita pada hari ini. Banyaklah berdoa kepada Allah. Antara doa yang Nabi kita SAW selalu ajarkan, bagi kita yang belum amalkan, tolong amalkan tuan-tuan. Ini doa, iaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku hidayah untuk perubahan diri. Beri kepada aku ketakwaan yang kau janjikan untuk orang berpuasa. Berikan kepada aku kesucian diri. Berilah kepada aku kekayaan. Kekayaan bukan semestinya pada wang yang banyak, tapi keberkatan dalam hidup maksud. Ya, tuan-tuan, nama doa ni cuba ikut saya baca sekali. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kehormatan di kesuciannya, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Moga Allah memberkati kita dengan sedikit peringatan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jazil dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, waktu syuruk telah masuk. Kalau tuan-tuan ada peluang untuk melaksanakan sembahyang sunat syuruk, pahalanya macam menunaikan umrah ataupun haji. Disebut dalam hadis yang banyak oleh Rasulullah SAW. Bagi yang belum pernah sembahyang sunat syuruk, caranya begini. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama baca Al-Fatihah diikuti dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah diikuti dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau apa-apa surah yang tuan-tuan mampu. Pahalanya ingat, macam kita melaksanakan ibadah umrah, macam kita melaksanakan ibadah haji. Yang belum pernah buat, ambillah peluang untuk buat sekarang. Sekarang waktu kita masuk. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.